Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Jadi pada hari ni aku akan cerita kat korang pengalaman aku study daripada SPM, diploma sampai ke degree. So sedikit background, aku study SPM dekat MRSM Balik Pulau. Daripada Form 1 sampai Form 5 aku dekat MRSM Balik Pulau selama 5 tahun. Lepas daripada SPM aku pergi ke College Mara Banting under scholarship Mara selama 2 tahun belajar diploma IB, iaitu Diploma International Baccalaureate. Dan habis diploma tu aku sambung belajar degree, which is sekarang ni dekat Monash University Australia, dekat Melbourne. Okay, so kenapa aku buat video kali ni? Sebab aku rasa nak cerita kat korang pengalaman aku belajar daripada awal sampai habis. Macam mana perubahan yang berlaku dalam hidup aku, macam mana SPM, diploma dan juga degree sangat-sangat lain. Melalui pengalaman-pengalaman aku akan cerita kat korang apa yang aku lalui lah. Jadi aku akan mulakan dengan pengalaman aku masa dekat SPM dulu. Okay, aku tak nak cerita daripada Form 1 sampai Form 5. Aku cerita just daripada Form 4 sampai Form 5 je. Sebab yang tu silibus-silibus yang kita belajar yang masuk dalam SPM. Aku dulu dekat MRSM Balik Pulau, masa Form 4 aku jadi BWP, which is Badan Wakil Pelajar. Ini kalau sekolah biasa korang panggil pengawas ataupun pengawas lah, tapi dia sebenarnya macam lagi tinggi pada pengawas. Tapi kita orang just macam lagi senang nak cerita, kita cakap dia adalah pengawas. Sebab kita orang ada juga pengawas. Pengawas tu macam LDP, Lembaga Disiplin Pelajar. Dia bawah sikit daripada BWP. BWP atas, LDP bawah. So kita orang ni kalau dekat sekolah biasa, LDP tu pengawas, kita orang atas sikit lagi pada pengawas. Okay, so aku merupakan Badan Wakil Pelajar dekat MRSM Balik Pulau tu. And kenapa aku cerita benda ni? Sebab benda ni sangat-sangat effect aku punya pelajaran masa tu. Okay, so masa Form 4, awal-awal Form 4 which is satu SEM first, kita orang dekat MRSM kita orang pakai SEM. Kita orang ada SEM 1 dan SEM 2. Setiap tahun SEM 1, SEM 2, SEM 1, SEM 2. SEM 1 Form 4 aku tak ada jawatan apa-apa lagi. Dan aku memang belajar betul-betul lah. And aku punya result tak adalah power pun. Aku punya result just biasa-biasa je. Ramai lagi yang top daripada aku, which is aku selalu dalam ranking aku dalam nombor 20 lebih, 40 lebih, macam tu lah. Aku punya ranking tak seimbang lah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ikut dia. Lepas tu aku pun belajar tak adalah macam semua yang aku belajar aku dapat A ke apa. Aku selalu dapat B, C, A tu jarang-jarang juga. So maksudnya macam aku bukannya pandai sangat-sangat pun. Aku just macam middle je. Lepas tu bila masuk SEM 2 aku jadi BWP. Masa aku lagi sikit sebab aku ada macam-macam kerja lagi yang aku kena buat dalam BWP juga. Bila aku ada banyak kerja ni, aku punya masa tu agak terhad dan aku kena banyak buat kerja lain selain belajar. Dan daripada situ aku start untuk manage masa aku. Aku kena agihkan antara belajar dan juga kerja-kerja lain. Masa itulah aku sedar yang masa aku sangat-sangat penting dan aku tak boleh nak main-main banyak, dan aku kena fokus on both benda yang aku buat sekarang ni. And aku kurangkan masa aku untuk main lah. Tu je. Tapi don't get me wrong, aku selalu je turun padang. Aku bukan turun padang means turun padang macam wakil rakyat tu. Aku turun padang pergi main bola. Main bola, main apa-apa je lah, bersukan sikit-sikit kan. Sebab bagi aku bersukan tu sangat penting. Masa tu lah, sekarang ni pun dah macam kurang-kurang sikit Tapi aku jenis yang main. Aku bukan jenis yang macam pergi jogging. Aku tak suka benda-benda yang macam benda yang tak fun, tak play. Faham? Aku suka play, aku suka main. So aku main bola, aku main petang, aku main pingpong, aku main badminton. Ikut lah apa yang aku nak main hari tu. Okay, bila aku tak ada masa sangat, so bila masa belajar tu aku belajar betul-betul. And aku selalu rasa macam aku ketinggalan tau dengan kawan-kawan aku. Sebab kawan-kawan aku, diorang ada banyak masa untuk study, diorang ada banyak masa untuk belajar, untuk buat kerja semua, buat kerja sekolah, buat homework semua. Aku tak ada masa sangat. Aku kadang-kadang homework pun aku tak buat, and study pun kadang-kadang tu aku terlepas. Jadi aku nak hilangkan rasa macam ketinggalan tu. Kadang-kadang aku study lebih sikit daripada orang lain. Dan kadang-kadang tu aku study lebih pun tak cukup. Jadi itulah bila aku ada jawatan yang sebenarnya membuatkan aku lebih rasa nak belajar, and aku rasa bahagia sangat-sangat masa aku tu. Kalau aku tak belajar, aku akan ketinggalan, and aku akan macam macam mana nak cakap. So bila ketinggalan tu, aku nanti lagi susah lah aku nak catch up dengan kawan-kawan aku untuk study. Seriously, masa aku dapat jawatan tu, masa aku dalam jawatan selama setahun, which is SEM 2 Form 4 sampai SEM 1 Form 5. Sepanjang masa tu aku punya result jatuh. Daripada aku jatuh, memang jatuh teruk. Memang result aku memang tak berapa bagus. Boleh dikatakan masa Form 5 tu aku tak masuk kelas banyak kali, and aku banyak benda yang aku terlepas, banyak benda yang aku tak belajar. So macam mana aku boleh score dalam SPM? Aku boleh score dalam SPM ni disebabkan oleh masa SPM tu aku sedar yang aku grab banyak basic masa Form 4 yang membolehkan aku senang nak faham lagi masa Form 5 punya topik. So masa aku study nak dekat SPM tu, kebanyakannya aku boleh grab cepat sebab aku betul-betul study masa Form 4. Okay, jenis aku ni pula, aku bukan jenis yang suka
suka sangat tanya dekat cikgu kalau apa yang aku tak faham. First people yang aku akan tanya adalah kawan-kawan. Aku memang akan selalu mengharapkan kawan-kawan aku. Aku memang selalu macam harapkan diorang kalau diorang ada latihan-latihan lebih ke apa kan, macam aku akan tanya diorang so aku boleh buat sama-sama dengan diorang. Sebab aku rasa aku lebih rapat dengan kawan-kawan daripada dengan cikgu, and that's why aku tak banyak tanya sangat dengan cikgu. Aku lebih selesa untuk aku tanya kepada, dekat kawan-kawan aku. So aku ni jenis orang yang suka study group, tapi bila aku cuba nak faham something, aku akan duduk seorang-seorang dan aku fahamkan benda tu betul-betul. And bila time discussion ataupun macam untuk strengthen kau punya knowledge, baru aku akan pergi untuk study dengan kawan-kawan, untuk study secara group. Lepas tu lagi masa SPM ni, dia punya pressure tu kuat untuk aku. Sebab aku presiden pada wakil pelajar, aku presiden BWP masa tu. And presiden sebelum aku, which is atas tahun pada aku, dia punya result SPM dia dapat straight A juga. So masa tu aku rasa macam cikgu-cikgu and also macam orang lain semua macam pressure aku, and aku sendiri pun pressure diri aku untuk macam kau kena dapat juga straight A Mal. Sebab yang sebelum aku pun dia boleh juggle semua benda and dia boleh dapat straight A. Takkan aku tak boleh kan? So maksudnya macam ada expectation yang very high untuk aku dapat juga straight A. Also masa tu pun sebab akak aku dia tak dapat straight A, and aku rasa macam this is the time untuk aku beat kakak aku dalam study. Sebab dia memang, akak aku memang daripada UPSR, PMR, memang dia power gila. And masa dekat SPM dia dapat 1 je B. So masa tu aku macam okay, this is my time untuk nak potong kakak aku daripada segi akademik. Dia macam banyak pressure untuk aku lah. And aku rasa benda yang membantu aku untuk kawal this pressure adalah kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, and also cari berkat daripada cikgu-cikgu, cari berkat daripada ilmu yang kita belajar tu. Macam aku banyak tolong cikgu-cikgu sebelum-sebelum ni, and then aku rasa macam senang nak masuk. Macam senang, apa yang aku belajar tu senang untuk masuk and senang untuk aku dapat. Bila nak dekat SPM tu, aku buat banyak-banyak latihan. And bila aku dah buat banyak-banyak latihan tu, aku rasa macam aku bersedia untuk jawab soalan-soalan sebenar SPM. Sebab tu aku rasa memang kebanyakan orang lah kan yang dapat straight A apa semua-semua ni, yang lepas SPM dengan flying colours, dengan result yang gempak, diorang akan bagi tahu yang buat banyak-banyak latihan untuk soalan-soalan SPM sebenar sangat-sangat membantu kau untuk kau selesa dengan soalan, dan untuk kau tahu ataupun untuk kau boleh expect apa yang akan keluar dan apa yang kau akan hadapi dalam SPM sebenar. Aku buat video kali ni adalah untuk macam member aku, kawan-kawan aku, geng-geng yang ada kat luar sana yang tahun ni nak ambil SPM. And aku rasa benda ni aku nak cerita kat korang sebab aku tahu korang sekarang pun tengah struggle untuk SPM. Aku tahu korang tengah struggle study online. Aku tahu korang tengah struggle untuk fahamkan semua benda yang korang belajar, untuk korang nak juggle balik subjek-subjek daripada form 4 sampai sekarang, subjek form 5 yang ada lagi pun banyak lagi yang tak belajar. Korang perlu risau, tapi jangan risau sangat sampai korang stress and tak boleh belajar. Apa yang aku belajar, bila kau stress ataupun kau nervous, sebenarnya itu adalah something yang bagus untuk kau. Sebab dia adalah satu indication untuk beritahu diri kau yang apa yang kau buat sekarang ni adalah penting. Bila kau tak rasa benda-benda macam ni, kau tak rasa benda tu penting, kau akan melengah-lengah, kau takkan buat sungguh-sungguh, and end up akan ada masalah, ataupun kau boleh jadi last minute untuk kau study. Bila kau ada the agencies daripada sekarang, bagi aku benda tu akan membantu kau untuk kau push diri kau untuk study lebih. Aku rasa tu je kot untuk SPM. And sekarang aku nak cerita untuk kat diploma. Sebab diploma yang aku ambil ni, which is diploma IB, Diploma International Baccalaureate, dia bukan diploma yang macam biasa yang kita jumpa dekat universiti awam. Dia adalah diploma yang diiktiraf internationally, ataupun dia memang daripada international punya diploma lah, bukan yang Malaysia yang buat. So soalan-soalan dia ataupun syllabus dia adalah daripada luar negara, bukan daripada Malaysia. Kalau korang pernah dengar International Baccalaureate, korang tahu International Baccalaureate ni adalah salah satu pre-university yang sangat-sangat susah. Aku rasa kalau korang boleh rank A-level, IB, Matrix, Asasi, semua benda tu, kau boleh letak IB dekat atas sekali. Sebab dia bukannya macam SPM dulu yang kita ambil masa dekat sekolah. Dia adalah satu sistem yang mana baru untuk kita. Dia satu sistem yang buatkan kita ni lebih jadi orang bagi aku. Macam bila kau buat IB diploma, kau bukan sahaja belajar untuk ingat dan tulis atas kertas. Kau belajar untuk kau jadikan apa yang kau belajar tu sebagai salah satu diri kau,
sebagai salah satu aspek dalam diri kau. Ramai juga yang tengok video aku yang akan ambil IB, yang akan belajar IB. Okey, aku cerita sikit lah. IB ni dia ada 6 subjek tambah 3. Macam tu lah, 6 subjek tambah 3. Apa yang buatkan IB ni susah adalah disebabkan oleh banyaknya assessment dia. Macam kalau kau belajar untuk SPM, last kau ambil exam. Itu je. Lepas tu apa-apa pun kita tunggu result daripada exam yang kau ambil hujung tahun tu. A-level pun sama. Kau belajar, kau ambil exam, tunggu result. Kau ambil exam, tunggu result. Macam tu. Tapi IB, dia adalah penilaian macam PBS dulu. Penilaian berasaskan sekolah. Tapi bukannya tak samalah sistem dia. Tapi dia lebih kurang lah. Aku rasa PBS tu cuba nak tiru IB. Setiap subjek yang kau ambil akan ada assessment dia sendiri. Kau kena buat. So kau dapat percentage daripada situ. Dia macam lebih kurang aku rasa dia menyediakan kau untuk universiti. Sebab dekat universiti pun lebih kurang macam tu sistem dia. Di mana kau akan ada banyak projek, kau akan ada banyak assessment, and kau kena hantar. And then lepas tu exam kau pun ada percentage sikit je lagi. Dia lebih kurang degree punya course. And masa yang kita orang ada adalah selama 2 tahun. Dan kita orang memang banyak gila assessment academic writing. Which is kau kena buat essay, kau kena buat academic punya evaluation tentang satu-satu topik. And kau kena pilih topik tu sendiri juga. Kau kena cari topik tu sendiri juga. And benda ni yang akan jadi stress sebab kau punya topik-topik tu akan banyak di reject. Akan ada banyak yang macam kau tak boleh buat, ataupun kau tak mampu buat, ataupun dia tak sampai level yang sepatutnya kau buat. Bila banyak rejection ni kau akan stress. And bila kau tengok kawan-kawan kau macam dah pas benda tu, dah dapat kita panggil sini RQ, which is research question. Bila kau tengok benda tu, macam kawan-kawan kau dah dapat, kau akan rasa stress, kau akan rasa macam ketinggalan. And satu lagi, bila kau masuk macam aku diploma IB tu, kawan-kawan kau semua pandai-pandai, tak tipu. Sebab kita orang pun memang daripada scholarship and semua orang dapat straight A. So korang boleh expect yang semua orang pandai-pandai. And then macam bila aku contohnya kan, sebab aku pun daripada SPM pun, aku boleh katakan aku luck untuk dapat straight A. Tak adalah luck sangat sebab aku pun memang work for it pun untuk dapatkan straight A tu. Tapi aku bukannya jenis yang memang pandai daripada awal. So aku rasa macam ketinggalan sikit lah. Sebab yang member aku yang lain semua memang pandai. Daripada sekolah tu memang top student. Aku bukan top. Aku just macam work hard daripada nak dekat SPM tu je. Diorang memang daripada awal lahir memang dah pandai. Tak tahu macam mana diorang tu. Aku agak struggle untuk aku punya IB. And aku ada rasa macam okay lah, tak apalah, tak fly pun tak apa. Yang penting aku buat betul-betul yang ni. And aku dapat apa pun aku dah tak kisah. Macam tu lah, aku pun dah rasa macam tu. Tapi Alhamdulillah aku lepas. Aku dapat 36/45, which is lepas requirement untuk MARA, untuk kita fly, which is MARA nak 35, aku dapat 36. So aku dapat lebih 1 point. Okay, untuk IB tu aku rasa cara aku belajar lain sikit. Sebab most of the time aku rasa aku tak belajar sangat pun. Aku just focus on assessment. Aku just focus untuk buat IA, internal assessment. And aku focus untuk buat EE, extended essay. Aku focus untuk buat assessment. And aku rasa kurang masa untuk aku belajar. Sebab aku kadang aku punya otak bukan dekat dalam kelas. Aku punya otak dekat tempat lain. Aku berfikir tentang benda lain. And aku tak dapat nak fokus dalam kelas. And masa dalam kelas pun aku selalu mengantuk. Sebab yelah, dekat IB ni kalau kau stay up tu adalah benda biasa. Sebab aku masa SPM dulu, aku bukan jenis yang stay up. Aku bukan jenis yang belajar sampai tengah malam, sampai lewat malam. Aku bukan jenis orang macam tu. Aku memang belajar. Ini waktu yang paling best lah aku belajar, which is bukan pukul 10, dalam pukul 8.30 macam tu sampai pukul 10, 10.30, 2 jam macam tu je. Itu adalah masa yang paling sesuai untuk aku belajar. Tapi masa dekat IB, bukannya aku belajar, tapi aku buat assessment yang banyak. Dia agak work heavy lah. Macam kau banyak workload. So itu untuk IB. And sekarang masuk ke degree, which is aku ada masalah juga. Sebab aku dulu aku macam okay lah, tak apa, fine, aku tak nak pergi UK. Sebab member aku, classmate aku semua pergi ke UK. So aku tak ada orang yang ambil course yang sama macam aku dekat Australia sekarang ni. And aku seorang-seorang. Aku buat course yang aku buat sekarang ni seorang-seorang, tak ada kawan-kawan, tak ada member. Aku dulu aku fikir macam okay lah, tak apa, aku pergi degree nanti, aku jumpa kawan-kawan baru, aku mingle lah dengan international student, aku mingle lah dengan local Aussie dekat sini. Tak ada masalah pun, aku boleh je kot survive. Sebab aku nak pergi, aku dapat peluang ke overseas ni pun aku nak lah macam study dengan orang-orang lain, bukannya kawan-kawan aku je.
Tapi macam benda ni jadi susah sebab bila aku datang tu aku kena belajar online. Bila kau belajar online ni susah lah nak buat kawan baru. Macam aku tak tahulah ada kalangan korang yang macam baru masuk uni ataupun baru masuk sekolah yang korang tak ada kawan-kawan langsung lagi, and then korang kena belajar online. Macam mana korang buat kawan? Aku tak boleh buat kawan. So bila tak boleh buat kawan, aku rasa susah untuk aku nak study. Aku tak tahu nak dapat material daripada mana. Kadang-kadang tu macam kita terlupa pasal assessment yang kita kena hantar, pasal quiz ke apa-apa yang kita kena hantar. Sebab kalau dulu kita ada kawan-kawan kita untuk macam remind kita, macam kau dah buat ke ni, kau dah buat ke yang tu. Tapi sekarang ni macam aku sorang-sorang. Aku tak ada siapa-siapa yang akan remind aku tak ada siapa-siapa yang nak bantu aku. Aku memang kena figure out semua benda sendiri. So penat sikit lah sebenarnya study degree ni. Dia macam dia punya jadual tu tak pack, dia punya jadual sangat-sangat lah free. And then aku memang banyak masanya aku belajar sendiri. Bukan belajar dengan lecturer, bukan belajar dengan tutor. Aku belajar sendiri kebanyakan masanya. And kebanyakan masanya pun aku tak study pun. And also dekat sini sebab dia punya weather ataupun dia punya cuaca tak sama macam dekat Malaysia. Tak sama macam dulu. Sekarang ni aku lebih struggle dengan weather dia, dengan sejuk dia, dengan panas dia. Kadang-kadang kita pun pelik kenapa macam ni. And culture dia lagi, bila kat sini, bila kau dapat group dengan semua Aussie ataupun semua orang Mat Saleh, and then diorang bercakap laju, kau tak boleh nak catch up. Macam-macam lah struggle yang benda baru yang kita struggle. So bagi aku dia agak challenging untuk study luar negara. Tambah-tambah kalau kau datang sorang-sorang, kau tak ada member yang study benda yang kau study. Aku rasa video ni lebih kepada aku punya luahan perasaan, and aku nak cerita kat korang pengalaman aku sikit-sikit. Sebab aku pun tak boleh nak ingat semua benda kan. Tu je. Okay, bye. Assalamualaikum.